Okay, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Selamat datang kembali. Salam sejahtera. Waalaikumsalam. Selamat petang, Doktor. Ya, petang. Okey, macam mana? Apa progres masing-masing? Masih melaksanakan. On the way. Masih on the way. Biasalah tu, kita proses nak menulis memanglah dia akan makan masa even experts pun tak akan kata siap dalam masa sejam kan. Okey. So untuk petang ni saya tidak berhajatlah untuk memanjangkan lagi kalam sebab kalau ikut jadual pun kita sampai 4:30 kan hari ni, betul tak? Betul. Okey, jadi saya cuma itulah saya dah go through tadi you all punya apa ni draft ni kan, nampak adalah progress dan saya fahamlah memang itu adalah proses ongoing, but I think it is a good start for you. At least ini jadikan sebagai tapak lah untuk memperkembangkan penulisan dari masa ke semasa. Okey, jadi untuk tujuan ni saya tak akan go through sebab saya tahu benda ni belum orang kata belum 100% settle kan. Just saya buat macam ni supaya sebagai satu driver lah untuk memastikan yang kita tahu kat mana kita nak mulakan, bagaimana kita nak mulakan dia lah. Cuma mungkin untuk tempoh masa yang singkat saja untuk petang ni mungkin kita bersiaran sebentar saja. Saya cuma buka kalau sekiranya ada soalan yang nak ditanya lah berkaitan dengan tugasan ini sebab PA2 ni very straightforward kan. Saya duk cerita-cerita sebelum ni dan yang penting ialah tindakan daripada you all lah untuk menghasilkan satu jurnal artikel. Sama ada nak submit ke tak submit ke itu terpulang lah. Tetapi tanggungjawab saya memastikan bahawa penulisan artikel yang dihasilkan tu ada kualiti dia. Jadi kalau mereka yang nampak ini sebagai satu peluang yang nak work smart, ambil ini sebagai opportunity lah untuk polish you punya artikel so that boleh gunakan untuk diterbitkan dan dijadikan sebagai syarat untuk bergraduasi kan. Sebab ingat Dr. Cikgu Farid sekejap ingat you all ni kita akan cek Urustia Siswazah akan cek bila masa nama-nama you all ni kita nak masuk ke meeting senat tau. Meeting senat maksudnya untuk diluluskan untuk bergraduasi. You all nak convocation tak? Nak convo kan? Jadi pastikan sebelum maksudnya dalam tempoh terdekat lah kalau boleh habis semester ini. Terus ada publication supaya Urustia tak tertunggu-tunggulah sebab ada cases di mana kita dah bawa satu kumpulan besar pelajar yang dah ada penerbitan tapi ada pelajar yang belum ada penerbitan tu memang Urustia daripada fakulti pendidikan tak dapat bawa nama mereka yang tak ada penerbitan ke senat. Jadi dia tertangguh sedikit lah. Jadi kalau boleh ambil lah peluang ini. Tapi saya tak paksa lah terpulang lah kalau you rasa macam nak buat paper yang main-main saja ke, itu terpulang pada nawaitu masing-masing. Tapi saya dah nyatakan pada awal lah, itu saya punya gagasan yang saya harap boleh membantu lah. Ya, Cikgu Farid. Okay, Doktor, maaf saya tadi saya terlepas apa yang Cikgu kata, Doktor kata kepada awal tadi. Maksudnya tadi Doktor refer pada tugasan yang artikel, draft artikel tu ke tadi? Yang mana? Yang tadi Doktor kata Doktor nak kita tanya ataupun tentang berkaitan dengan draft tadilah. Kalau lah kan sambil-sambil isi dan sebagainya ada pula yang tak sure dan sebagainya kan. Tapi saya tak sure. Saya tak sure, sorry Doktor. Saya tak sure untuk abstract tu kan macam untuk saya memilih saya punya projek tu. Kajian bebas saya. Saya nak adapt kepada jurnal ni lah, artikel ni lah. The point is, saya belum dapat lagi dapatan utama dan implikasi. Maksudnya belum sampai ke bab itu. So, bagaimana saya nak mengisi bahagian abstrak ni? Adakah just saya biarkan kosong di situ ataupun untuk memenuhi tugasan ni saya perlu
buat juga? Tak perlu cikgu. Tunggu sebab saya pun tak bagi markah lagi. Tunggu sehingga dapat data, tunggu analyze, dapat findings dan baru fill up lah bahagian mana yang lompang di abstract tu. So adakah ini tugasan untuk subjek ni? Untuk tugasan subjek ni adalah satu artikel yang Okay. lengkap Yang satu doktor cakap tadi tu. Alright. Okay, clear. Macam Okay, yang thank you, ni doktor. kita yang ni hanya exercise Ini lah. latihan. Latihan Okay. supaya you ada hands on lah kan. Adalah Okay, kata jelas. experience menulis macam mana dan sebagainya lah. Okay, jelas. Okay. So satu lagi, sekiranya jurnal atau artikel yang kami buat ni macam memenuhi kriteria yang doktor sarankan, adakah kami layak untuk dipublishkan ataupun di luar bidang kuasa doktor untuk menentukan? Ataupun itu effort kami sendiri untuk cari seminar ataupun proceeding untuk kami publish? Ya, sebab untuk tugasan PA2 ni saya hanya bantu you all untuk come up with a good article writing. Selepas itu kalau bincang dengan supervisor, saya katakan jangan masuk nama saya tak perlu masuk nama saya walaupun saya bantu. Masuk nama supervisor sebab syarat untuk penyelia untuk penerbitan untuk syarat bergradasi kan kena menuliskan penyelia kan. Jadi bincanglah, tengoklah kat mana jurnal artikel yang sesuai yang nak dihantar dan sebagainya. Itu dah di luar pada skop kelas kita lah. Untuk skop penulisan akademik 2 ialah you mesti hantar artikel itu sahaja. Dan artikel tu tak semestinya menggunakan template jurnal. Guna template kita yang biasa pun tak apa sebab saya bukan editor untuk kelas ini. Saya adalah pensyarah untuk memastikan you all boleh come up with a good article writing. Itu sahajalah. Doktor, clear, very clear. Alright. Doktor nak tanya, kalau untuk syarat bergraduasi ni, kena ada berapa penerbitan ya doktor? 1 atau 2? Saya rasa untuk peringkat masters you all ni 1 sahaja. Oh, okey. Terima kasih doktor. Sebenarnya kalau ikut syarat paling minimum hanya proceeding. Tapi kalau mungkin ada yang dah bentang di proceeding, lepas tu tengok dekat PA2 ni dapat paper yang cantik, apa salahnya kan? Kita good for your profession lah. And then of course boleh tambah pengalaman sebab atau pengalaman pertama bila paper kita publish ni memang undescribable you akan rasa macam nak terbang, macam bangga walaupun biasa je bagi orang lain kan. Tapi sebab kita first time paper kita publish kat jurnal, memang kita akan rasa satu kebanggaan lah. Itu pengalaman saya lah, first time dapat terbit dalam jurnal rasa macam bestnya kan. Dan rasa macam nak terbit lagi. So alang-alang dah ada tu, cubalah untuk submit untuk publication. Okey doktor. Tapi untuk syarat tu 1 sajalah untuk you all, sebenarnya syarat minimum 1 sahaja. Tapi kalau dapat 2-3 fakulti lagi suka kan. Doktor nak tanya. Ya. Kalau macam untuk tinjauan literatur tu kan kita dah masukkan kajian lepas kan. Lepas tu untuk bahagian discussion macam kita kena refer balik pada tinjauan literatur. Boleh ke kita gunakan quotation yang sama, citation yang sama? Sebab kalau macam baca courses malam tu macam dia macam tekankan jangan gunakan ayat yang sama. Of course, maksud ayat yang sama tu the exact structure of sentence. Kita jangan ulang ayat yang sama, kita paraphrase lah. And then bila kita buat discussion kan sebenarnya kita bukannya nak cite secara direct citation. Kita akan hanya mengambil apa dapatan daripada orang itu dan kita nyatakan sama ada dia dapatan kita ini menyokong dapatan asal ataupun tidak. Ataupun mungkin kita ambil gagasan, idea ataupun points of views yang diterbitkan ataupun dilontarkan oleh penulis dalam kajian-kajian lepas yang telah kita cite tu. So tak timbul saya rasa untuk berlaku perulangan dari segi citation lah. Maksud perulangan citation ialah ayat bukan nama tu. Contohnya kalau katalah saya sekarang rujuk pada Nurul Afar 2019. Dekat bahagian literature review ada Nurul Afar 2019. So untuk discussion of course lah sebab saya juga merujuk balik kepada Nurul Afar 2019 tu akan muncul lagi lah citation tu. Itu tak ada masalah yang nama tu, source dia. Tapi yang dimaksudkan kita jangan ulang ialah ayat yang sama.
Ada struktur ayat yang exactly 100% sama. Kita tak nak lah macam tu. Kita ubahlah sikit ayat. Saya menjawab ke soalan? Menjawab. Kiranya kita kena ubah struktur daripada yang asal tu lah, ataupun Of just ambil course. poin penting dia sahaja lah kan. Ya, ambil poin penting sahaja. In fact, masa kita menulis literatur tu pun, kita tak ambil ayat. Kita janganlah copy paste biji ayat daripada penulisan asal. Ya. Kita yang pentinglah kita ambil points dia. Kemudian kita olah dalam gaya bahasa kita, dan bila kita buat gaya sintesis macam yang kita tunjuk tadi kan, yang ada 6, 7, 8, 9 tu, jadi kita menggunakan ayat kita tetapi dirungkaikan ataupun dikumpulkan based on siapa yang kata apa. Bukan kita buat annotated macam contoh saya tunjuk tadi kan, satu disenarai, tapi bila pembaca baca, apa makna dia, apa hubung kait dia antara dapatan penulis ini dengan penulis yang satu lagi dan yang seterusnya. Jadi peranan kita bila kita buat penulisan secara sintesis, maknanya kita telah kita menganalisis dapatan-dapatan lepas, dan selepas itu kita synthesizekan dia, kita kelompokkan dia dalam tema-tema utama ataupun points ataupun heading-heading utama. Saya rasa you all pernah exercise kan penulisan secara sintesis, right? Pernah. Kan? Pernah. Okay. Dalam Jadi yang sumber dah buat kan, sebab kita dah ada satu tugasan untuk seminar dulu yang rakan-rakan pelajar daripada sejarah macam mana? Pernah didedahkan tak sebelum ni? Tak ada Okey. Sekarang mungkin saya share. Nampak ke yang saya share ni? Nampak. Nampak, Prof. Saya buka YouTube saya. Mungkin pelajar sumber dah tahulah saya ada YouTube. Mungkin pelajar sejarah boleh pergi ke taip saja Farizah Khalid. Farizah Khalid. Macam tu. Sambung saja. So you akan jumpa saya punya website. Mungkin boleh pergi tengok dekat okey, kalau pergi ke playlist yang tadi yang tanya tadi pasal apa tu apa ni tentang research method kan? So kat sini saya ada research method kat sini lah. Ada 26 video di situ. And then saya baru create baru untuk penyelesaian akademik kita kat sini. Right? So you boleh rujuk kat sini. Ataupun kalau pergi kat sini mungkin boleh tengoklah tentang okey, saya kat sini ada 2 literatur menggunakan NVivo. Saya rasa dalam ni saya ada jugalah cerita tentang satu penggunaan NVivo, and then yang kedua bagaimana kita menulis secara sintesis kat sini. Boleh tengoklah contoh, tapi contoh ringkas lah ya. You all boleh try tengok macam mana daripada kita coding awal tu, coding kat sini. Tapi sebenarnya kalau tak nak menggunakan NVivo pun sebenarnya boleh, tapi dia agak sukarlah sebab NVivo ni dia akan bantu kita untuk dia kategoriskan kat sini. Tapi itu saya tak nak tekankan yang tu. Saya nak cuba you all tengok yang ni lah. Maksudnya macam mana kita menulis secara sintesis secara sintesis penulisan yang kita dapatkan daripada jurnal-jurnal artikel yang telah kita baca tu. Jadi macam yang ni daripada Campbell 2012, kita dah ada satu point di sini. Kemudian kita ada daripada Macy 2016 yang menceritakan tentang meningkatkan kualiti penulisan. Jadi dari situ kita boleh macam mana kita nak rungkaikan cara penulisan. Tapi saya rasa saya tak mampulah untuk nak cerita balik kepada saudari semualah tentang macam mana cara nak buat ni kan, sebab yang ni tak termasuk dalam cakupan PE2 lah saya rasa ya. Kejap. Alright, so boleh pergi ke sinilah, mungkin boleh tengok, and then another video yang mungkin membantu yang ni. Ini sebenarnya kelas PA2 bersama dengan Dr. Azlin, kelas dalaman
Tapi semua video-video ni kebanyakannya unlisted lah. Cuma yang ni saya publikkan. You all boleh tengok jugalah cara macam mana menulis dan sebagainya. Boleh tengok. Ni pun saya ulang lagi sekali lah tentang cara macam mana kita membuat penulisan yang berasaskan kepada penulisan yang bentuk sintesis. Jadi itulah saya tak boleh nak cover untuk PE2 sebab dia tidak terlibat. Dan masa kita pun sangat terhad, tapi alhamdulillah saya ada rakaman. Saya rasa mungkin you all boleh rujuk lah ya. Nanti mungkin saya boleh share lah link pada beberapa video tersebut untuk you all rujuk lah nanti. Ada lagi soalan tentang tugasan? Saya ada soalan Doktor berkenaan dengan discussion daripada pembacaan Kak Azhar semalam jugalah. Dia kata untuk masa kita nak menulis discussion tu kita akan ada validity, dan Chromebook Alpha tu dia kata tak boleh ditingkatkan melalui mendelete data. Maksudnya macam mana tu? Kenapa kita nak delete data? Alpha Chromebook ni kita belum dapat data lagi. Maksudnya delete item kan? Delete item ke delete data, Fik? Delete data dia tulis. Dekat page 33. Okey, tak apa. Gini, Alpha Chromebook pun saya cerita, kalau you nak tengok, ada di dalam banyak video kesahan dan kebolehpercayaan di YouTube saya. Di bawah KP1, kita ada cerita saya rasa Alpha Chromebook ni. Tapi saya nak demo kat sini, komputer baru saya ni, MacBook Pro saya ni tak ada ni. Tak ada NVivo dan tak ada SPSS. Jadi saya tak nak demo secara live lah pada you all. Tetapi basically bila kita buat Alpha Chromebook ni? Pilot study. Okey, pilot study. Bagi kajian yang menggunakan instrumen apa, Pik? Tinjauan kaji selidik. Soal selidik kan? Soal selidik. Apa tujuan kita buat reliability test ni? Tengok item tu sesuai ataupun tidak. Ataupun item itu reliable ataupun tidak lah. Kan? Item tu boleh pakai, maksudnya dia mengukur apa yang sepatutnya diukur. Kalau kita ni ulang banyak kali, dia ada validity lah, maksudnya reliability, maksudnya bila kita guna banyak kali still dia akan memberikan jawapan yang lebih kurang sama lah, dia tekan lah kan. Okey. So biasanya sekejap saya tengok kalau ya. Saya cuba cari mana yang okey, right. Okey, nampak saya buka satu ni, saya pun tak pernah tengok lagi video ni. Tapi basically okey, kalau tujuan kita buat reliability test ni adalah untuk kita, macam kita sebut tadi kan, kita nak memastikan bahawa item-item yang kita akan sebarkan kepada responden kita tu adalah nilai kesahan dan boleh kepercayaan dia lah ya. Dan saya rasa you ada belajar tentang kesahan dan kebolehpercayaan kan. Okay, cuma dalam proses ni bila masa kita buat test ini, masa macam Afiq cakap kita buat pilot test kan, pilot study sebelum kita collect data yang sebenar. Jadi tujuan dia adalah untuk kita melihatlah bagaimana setiap item untuk setiap konstruk tu benar-benar mengukur konstruk tersebut. Okay, so untuk tujuan ni kebiasaannya kita akan menggunakan test yang kita namakan sebagai Alpha Chromebook lah. Dan di dalam test tersebut sebenarnya apa yang berlaku, dia akan sebenarnya buat korelasi antara item-item bagi satu konstruk.
katalah satu konstruk tu ada 3 ataupun 4 item yang mengukur konstruk tersebut, bila kita run dalam SPSS untuk melihat reliability test, apa yang berlaku dalam SPSS ialah dia akan buat correlation antara item 1 dengan 2, item 1 dengan 3, item 1 dengan 4, 2 dengan 3, 2 dengan 4, 3 dengan 4. Macam tu dia akan tengok. Jadi berdasar pada itulah kita dapat nilai alpha Cronbach. Sekejap saya tengok apa yang ada dalam video ni. Okay, so basically inilah kot dia punya item-item yang nak diukur. Okay, ni 5 ni. So okay, so yang ni memang biasalah kita dah masukkan nilai-nilai dia kan. Okay. Okay. Okay, ni cara dia lah. Kita pergi dekat analyze, ambil scale, ambil reliability analysis. And then kita ambil item yang dalam satu construct. Macam yang ni ada 5 item. Jadi dia pun pilih semua sekali jumble up together masuk. Bawa ke sebelah kanan dan pilih alpha macam yang dia terangkan ni. Ya, pilih alpha Cronbach. And after that, okay, ambil alpha. Kita namakan. Kita boleh labelkan dia. Okay. Life satisfaction scale. So kita pergi pada statistics. Okay, kita ambil lah item scale if item deleted ni penting sebab yang Afiq tanya tadi tu. Dia akan tunjukkan kalau kita tick kat situ, dia akan tunjukkan kalau kita buang item itu berapa alpha akan meningkat ataupun berkurang. So sebab tu penting lah untuk kita check yang tu, ambil correlational. Macam saya tekan tadi kan sebab dia correlate kan. So correlational, okay kan. So this is the output yang kita akan dapat daripada reliability test. Kita akan nampak sekarang ni, dah habis dah. Dia tak cerita pula dia punya tak membantu betul. Saya cari okay. Saya nak tumpang dia punya video je sebenarnya. Sekejap. Okay, dah masuk. Okay, now. Okay, ni adalah output lah yang kita akan dapat. Kita dapat. Okay. Okay. Now, nampak tak ni? Dia bagi nilai reliability bagi construct. Macam tadi contohlah kita masuk 5 item tu tadi kan. Bagi satu construct. Dia memang kena masuk all the items satu construct. Dia masuk satu-satu. Kalau ada 10 lah item. Tetapi pastikan dia duduk di bawah construct yang sama. So bila kita run, ini nilai bagi construct tersebut. Maknanya 0.65. Okay. And apa dia cakap? This second option calculates Cronbach's alpha under the pretense that the items all have the same variance. And in practice, that's usually not the case. There'll be some variance in the variances. The variance Cronbach's alpha and standardized Cronbach's alpha do not differ very much, that roughly have the same standard deviational scaled items and Cronbach's alpha. So just to reiterate, we got points briefly. What ability is actually thoroughly. They're most frequently cited. Hi, welcome to howtostats.com. Sadly tak ada yang bercerita lah, dia tak terangkan. Dia tak terangkan macam mana kita nak baca daripada nilai alpha Cronbach. Tak apalah. Okay. Kita tengok alpha tadi. Dia akan ada macam satu jadual tau, if item deleted dan sebagainya. Jadi saya tak ada contoh lah nak tunjuk kat sini.
tak efektif kalau saya nak melukis. Doktor nak tanya. Ya, tanyalah. Kalau Alpha Combust ni, kita kena ambil berapa orang untuk kita buat Alpha Combust ni? Untuk yang ni kita boleh 30 boleh. Ni yang boleh untuk test. Apa tu untuk pilot kita boleh ambil 30 sahaja. 30 orang? 30 orang sahaja. Ya. Okey, kalau macam saya buat kuasa eksperimen seramai 50 orang murid je. Jadi berapa orang untuk Alpha Combust? Eksperimen, okey. Melibatkan 50 orang pelajar. You guna ni lah. Apa tu, soal selidik Guna soal selidik. Ada bangunkan sendiri Okey. So lepas tu soalan dia? Jadi untuk Alpha Combust tu saya kena ambil berapa orang murid? Biasa ambil 30 tetapi jangan guna kumpulan yang sama. You tak boleh guna kumpulan yang sama untuk collect data yang sebenar. Sebenarnya saya gunakan murid yang bukan murid kawalan dan rawatan tu lah. Bukan. Tapi tingkatan berapa? Darjah berapa? Darjah 6. Cari budak darjah 6 juga. Budak sekolah lain pun tak apa. Tapi once mereka dah terlibat dengan pilot, mereka tak boleh jadi informan kita dah. Tak boleh jadi partisipan research kita dah. Oh, okey. Terima kasih, Doktor. Okey, right. Kejap saya jumpa satu ni. Okey. Saya nak tunjuk ni sebenarnya. Pinjam dia punya ni. Okey, so bila kita run ni, Afiq, bila kita run, you run reliability test tu tadi kan? Kan tadi kita ada check if item deleted kan? Perasan tak? Yang tadi tu kita check kan? Okey. So maknanya kalau kita tengok ni, dia sebenarnya apa yang dia buat ialah dia sedang melihat dia sedang melihat nilai alpha bagi setiap item. So tengok item 1, 2 sampai item 10. And then sekarang ni kita tengok alpha kerombak sekiranya item ini dibuang, deleted. So maksudnya kalau kita melihat kepada bacaan, biasanya you kena ada reference lah berapa nilai alpha minimum yang boleh kita guna pakai dan membolehkan item itu pas ataupun boleh kita teruskan untuk pengutipan data yang sebenar. Maksudnya reliable. Kebiasaannya 0.6 ke atas lah ataupun yang more stringent 0.75. Bergantung pada reference lah. You kena ada reference untuk interpretasi ataupun untuk membuat keputusan bagi alpha kerombak ni nak ambil yang keberapa. Mesti ada citation tu. So kalau tengok kat sini nilai alpha bila dibuang 0.58. Ya. And then ni masih rendah lah. Tapi yang kita nak, katalah contoh macam konteks ni, biasanya kita nak cari alpha kerombak yang 0.6 ke atas. Jadi walaupun yang ini deleted, dia masih rendah lah. Tetapi kalau kita tengok sekejap. Saya nak tahu apa yang dia nak explain dalam sekejap. Sekejap ya. Okey. 0.6 ni kira dah memang boleh diterima lah bagi keseluruhan konstruk tu. You tak dengar kalau pakai earphone. How does it affect the reliability of your scale? Dengar tak sekarang ni? Now we know that it's 0.6 right now. So Dengar. Sorry, tadi tak dengar Matrix. Sorry. Just
pretty straightforward. And then we have the item total statistics, and I want to draw attention in particular to the alpha if an item is deleted. So what this does is it tells you if you delete a particular item, how does it affect the reliability of your scale? Now we know that it's 0.6 right now. So if you delete item 1, that would decrease it. Item 2 would decrease it. Matter of fact, all these items would decrease it except for item 10, which actually increase it to 0.698, which is almost at good. It's very close, 0.698. So what's, this would be as if we were building this instrument, right? So let's take the data we just, or the results we just looked at from the output window and apply it. So we'll analyze and go to scale, reliability analysis. Now let's take out item 10. Now we kind of know it's going to happen, right? Because it told us. Okay, perasan tak apa yang dia buat? Tadi bila dia tunjukkan kan daripada yang ni kan, kalau asalnya tadi 0.6 berapa ke tadi? 0.601. 601, okay, thank you. So 601 maknanya consider good. Jadi kalau kita buang item 1, item 2 dan sebagainya, dia akan lagi rendah daripada 0.61 kan. Jadi maknanya kita jangan buang lah, sebab kalau kita buang nilai alpha akan turun. Kecuali dia kata item yang 10 ini saja. Kalau kita release ataupun kita buang nilai item ni, nilai alpha akan naik. Jadi sekarang ni dia mengikutlah cadangan daripada output yang kita terima daripada SPSS ini. Dia kata kalau item ini dibuang, maka nilai alpha akan meningkat. Jadi sebab tu dia pergi balik ke yang test macam tadi. Kita laksanakan. Okay. So dia buang yang 10 dia buang. Now we kind of know it's going to happen, okay, right? Because it told us. You see, it boosted Chromebox alpha. So alpha Chromebox dia naik kepada 698 apabila kita buang item yang ke-10. Now let's look and see if anything else can push it higher. And of course now we see item 7. Dan bila dia run yang tu, tengok ada pula item 7 ni kalau dibuang, dia akan meningkatkan lagi nilai reliability dia daripada 0.698 kepada 0.760. Stands out at 0.76, which would definitely be a good Chromebox alpha. All these others are, of course, lower. Items 1 through 6 and items 8 and 9 will give us a lower Chromebox alpha, right? Lower reliability. So we'll go back, analyze again. So dia akan buang balik. And Buang this time satu we'll lagi. remove item 7. We can see now Chromebox alpha is increased to 0.76 using just 8 of the 10 items. That's important. Yes. These are the 10 items. Item 10, item 7, notably missing. And our Chromebox alpha is 0.76. And you can see that item 1 being deleted now would move it up a little bit. Okay. Ya, cukup lah. Saya nak tunjuk yang tu je. So, jadi maknanya untuk saya harap you all dapat faham lah. Proses dalam kita melaksanakan ujian alpha Chromebox ni adalah tujuan dia bagi memastikan item itu sesuai tak untuk kita kekalkan dalam konstruk tersebut, bagi memastikan nilai kesahan dan kebolehpercayaan itu kekal pada satu nilai yang boleh kita teruskan. Tapi berdasarkan test yang kita jalankan tadi, kita kena go through balik setiap item tu. Kalau kita tengok indikator dia, kalau item macam tadi dia buang 10 kan, dia akan meningkat. Lepas tu buang pula 7 lagi meningkat. So maksudnya itu proses yang perlu dilalui lah. Saya tak pasti Afiq, yang Kak Zai yang dimasukkan tu merujuk pada alpha Chromebox ni kan? Rasanya yang ni dah. Ya? Yang ni dah rasanya. Okay. So macam itulah cara dia untuk kita meningkatkan nilai alpha Chromebox kita. So kita jangan sekadar run saja, tapi kita perlu bacalah. Kita kena tengoklah dia punya output tu tadi. Kan? Apa yang perlu tindakan yang perlu kita buat untuk memastikan nilai alpha itu akan terus meningkat lah. Jadi maksudnya bila dia buang nombor 7 dan nombor 10 tu akan tinggal 8 soalan. Jadi guna 8 soalan tu je dalam kajian sebenar kan? Ya, betul. Okey, faham.
Okay. Ada lagi soalan? Kalau tak ada, saya rasa saya boleh lepaskan you all lah untuk meneruskan dengan tugasan. Tapi of course dia adalah proses yang berterusan kan. Jadi saya harap dari masa ke semasa you all boleh update lah di Google Drive kita tu. Saya akan tengok juga, dan kalau sekiranya ada soalan boleh direct pada saya di Telegram lah. Ya, dan mungkin untuk gerakan ni saya sarankan supaya masing-masing letakkan timeline, letakkan perbatuan. Kalau yang dah ada data, alhamdulillah, maksudnya dah boleh mula bersilat ni. Analyze data, kalau data bentuk kuanti, teruslah bersihkan data dulu kan, run normality test dulu, tengok sama ada boleh buat parametrik ke non parametrik ke. And then compute terlebih dahulu, transform mana-mana yang perlu ya, kalau yang ada negative statement, positive statement, and then computekan dia, dapatkan nilai mean dan sebagainya, barulah di-runkan lah whatever test yang you plan. Whereas for qualitative, mungkin rujuk, boleh jugalah rujuk pada some of my videos lah, macam mana cara untuk kita coding data-data interview, data-data yang berbentuk transkrip yang daripada ayat dan juga jawapan percakapan secara lisan tu yang kita terjemahkan dalam bentuk teks. Jadi daripada tu kita buat open coding dulu. Selepas kita codekan, kita barulah susun dan juga kategoriskan dia kepada kategori-kategori yang lebih besar. Dan daripada tu kita explain lah macam mana setiap dapatan yang kita ada. Okay, contohlah macam yang ni. Boleh nampak paper yang saya bagi contoh ni? Boleh. Okay. Nampak, Prof. So ini adalah kajian memang fully qualitative sebab data dia adalah daripada penulisan reflection pelajar kan. So kita consider dia sebagai data kualitatif lah. And then findings dia, saya kan nak tengok consideration. So dalam ni saya ceritakan tentang apa dia consideration, tetapi sebelum kita mengupas data satu persatu, yang penting ialah you kena senaraikan dulu ni macam yang ni. Kita ada, saya ada tujuh tema utama yang muncul daripada analisis saya berdasarkan penulisan refleksi pelajar. So antara perkara yang ditekankan semasa mereka plan untuk membangunkan bahan-bahan video berbentuk digital storytelling, satu, mereka melihat kepada konten, yang kedua karakter, bahasa, narasi, elemen multimedia serta tempoh ataupun panjang pendek sesuatu video tersebut. So ini kita bagi secara sepintas lalu dulu apa sebenarnya tema utama yang muncul, dan barulah kita kupas satu persatu daripada kontennya, kemudian bawa kepada karakter dan sebagainya. Okay. So yang ni saya simplify juga dapatan, walaupun dapatan itu dalam bentuk kualitatif, saya suka buat dalam bentuk table yang saya quantifykan dia. Bukan kerana saya nak menunjukkan nilai mean, tak ada kan, dalam ni memang tak ada nilai mean, dia hanya percentage dan juga kekerapan ataupun N. Sebab apa kita buat macam ni? Hanya nak menunjukkan kepada pembaca lah berapa kalikah data itu ataupun tema itu muncul di dalam jawapan responden saya. Ya? 22, 18, 19. Tetapi secara kita interpretasikan data kualitatif ni, kita tidak katalah bila yang 24 ni paling penting, tidak. Just kita nak melihat pola dia, pola taburan yang mana 24 disebut, 24 participants yang menyebut, manakala yang paling sikit yang cerita tentang narration. Ya? Okay. So kalau kita pergi satu-satu tentang konten, ini cara dia kena explain dari sudut narasi kita. So saya tulis di situ in terms of content. As many of the teachers were not very knowledgeable about the topics they were given, the first thing they had to do was to understand the content related to the topic. Okay, this included searching for facts dan sebagainya lah. Okay, ni sebenarnya apa yang saya tulis ini adalah yang saya derive daripada jawapan pelajar saya sendiri. Ya. Macam ni kan, as teachers they were trained to ensure that the delivery of content was based on the facts and that the arrangement of information needed to be to suit the level of the target audience.
Okay, so selepas itu jangan lupa kelas setelah kita menceritakan keseluruhan apa makna dapatan bagi konten, kita bawakan evidence, ya. Kita panggil evidence adalah yang inilah yang dalam inverted comma ni. Jawapan-jawapan citation yang kita ambil daripada transkrip pelajar. Okay, so macam yang ni memang mereka menulis dalam bentuk ayat lah kan. We took many factors into consideration to make it impactful, simply provided related facts. Created storyline to illustrate how a teenager who is addicted to games started to decline in their academic performance and the deterioration of his health as well. So ni semua ni daripada cerita-cerita mereka lah. So sama juga untuk karakter, kita terangkan participants also pointed out the aspects of characteristic. Maknanya dari perspektif penulis, ya, researcher, you kena ada ni dulu. Maksudnya description tentang dapatan tersebut. Barulah kita bawa evidence dia. Banyak saya nampak pelajar-pelajar lah, khususnya novice researchers ni, bila dia buat kajian kualitatif, tidak ada penerangan ni kat sini. Tahu-tahu dia bagi kita evidence je. So itu bukan satu tindakan yang bagus lah. Sebab apa? Sebab pembaca perlu interpret apa maksud daripada jawapan ini kan. So maksud daripada jawapan ini adalah daripada penerang ke atas ni lah. Ini sama juga kan. Agree untuk gunakan was decided through discussion dan sebagainya. So was decided through discussion, maksudnya kita carilah kat mana dia punya cerita-cerita yang merujuk kepada apa yang nak kita terangkan. So itulah maksudnya dalam kualitatif dan kuantitatif dia ada arts and science, cara menulis, cara untuk present setiap data tu mengikut ni lah, mengikut nature of paper itself. Sorry. Okay, lagi? Doktor, tugasan ni berapa muka surat ya doktor? Untuk artikel saya tak boleh nak katalah berapa muka surat. Tetapi selagi mana dia mencukupi. Ada artikel mungkin sampai 25 muka surat. Ya, bergantung pada data you all lah dan objektif. Okey, terima kasih doktor. Alright, so saya rasa kalau tak ada apa-apa saya lepaskan you all lah ya. So bolehlah teruskan dan dalam masa ke semasa saya akan check lah, saya akan tanya. Cuma berbalik pada pesan saya tadi, make sure buat timeline perbatuan, pastikan sebelum cuti sekolah ni kalau melibatkan student sekolah kan, terus collect data tau, jangan tunggu tahun depan. Sebab kita penyumpaan kedua bulan 12 kan? Ya. Bulan 12 tu by right you all dah ada data, dah ada analisis dah boleh present dah dengan saya. Dan daripada presentation itu, saya akan bagi feedback dan daripada feedback itu adalah peluang untuk you all perbetulkan penulisan untuk mendapatkan markah yang lebih baik lah. Okay, jadi ingatlah timeline kita bulan 12 tu by right memang semua orang sudah ada data dan telah pun dianalisis dan telah ditulis dalam bentuk draft. Dan akan berlaku pembentangan lah, kita akan bentang sorang-sorang lah jenayah artikel tersebut dan saya akan bagi feedback lah untuk penambahbaikan. Ya, supaya jelas saya tak nak nanti kita jumpa bulan 12 kata tak ada data lagi dan sebagainya. So you kena usahakanlah sebab sebenarnya kalau kita push untuk collect data ni indirectly dia akan juga bantu untuk push penulisan akademik 2 kan. Kertas projek 2 kan. Jadi dia berjalan seiring lah. Taklah nanti you all tak sempat nak collect data, minta TL dan sebagainya kan. Alright. Doktor. Ya. Yang bentang bulan 12 tu kita bentang macam kita present paper lah. Macam tu. Ya, buka paper lah. Tak payah buka slide. Okey. Paper saja. Saya akan go through paper. Okey. Satu lagi doktor, ini mungkin soalan yang off topic. Untuk bulan 12 nanti adakah kemungkinan untuk kelas secara bersemuka ataupun masih lagi online learning? Saya nampak masih online lah. Walaupun kita kata student dah balik ke kampus kan. Saya tetap bagi saya prefer masih lagi dalam bentuk online. Tapi wallahualam lah, tengok bergantung kepada ni lah. You rasa macam mana? You prefer nak datang ke kampus ke nak buat secara online?
Kalau saya yang berada di Sarawak ni, of course nak online. Kan, saya rasa lagi mudah kot. Tak payahlah kita nak apa, nak bergerak kan, renyah kan, Betul. nak bergerak dalam keadaan kita pun tak stable lagi sebenarnya pandemik kita ni. Jangan rasa senang hatilah walaupun kita dah dapat duit. Semua dah cukup 2 dos ke? Dah. Walaupun Belum lagi. yang belum lagi tu lagilah kan, takut kan. Kita yang dah lengkap 2 dos ni pun perlu berjaga-jaga. So saya rasa tak ada keperluan pun untuk kita jumpa face to face. Sedangkan objektif pembelajaran tetap tercapai, betul tak? Betul. Even lebih efektif pun kan. Kita berada kat rumah ni, kita boleh spend banyak masa daripada kita spend masa kat jalan kan. Bagi saya sebenarnya lebih Betul, efektif kan. Dan macam kita guna Google Docs ni, mudah kan, semua orang boleh nampak sekaligus macam tu. Kalau cuba bayang kita buat kat kelas, lepas tu nak present seorang-seorang, nak kena angkut komputer lah, nak ke depan lah kan. Saya rasa buang masa lah bagi saya. Kita tengoklah keadaan saya, tak tahu nak kata lah, tapi bagi saya kalau orang tanya yang mana saya punya preference, memang saya prefer online lagi lah. Sebab saya rasa lebih efektif pun kan, especially yang jauh-jauh kan, nak kena apa tu, naik kapal terbang lagi lah, nak cari penginapan lagi lah kan, penat pun satu, right? Okay, tak apalah, itu kita leave it to di pengurusan universiti. Apa pun yang penting, tugasan akademik, penyelesaian akademik 2 ni dapat dilunaskan dengan sebaiknya lah ya. Saya harap untuk 2 hari ni saya dah bantu sedikit sebanyaklah memberikan pencerahan dan juga menunjukkan lorong yang harap-harapnya siratul mustaqim lah ya untuk semua, bagi memastikan you all tahu kat mana nak kick off tu. Tapi saya rasa dengan menggunakan template umum yang saya share dekat Google Docs tu, dah nampaklah cara macam mana kan. Just the matter of kalau yang dah belum ada data, plan untuk collect data cepat-cepat. Yang dah ada data, kick off, kick start dengan macam mana nak analyse pula data tersebut kan. Dan once dah ada tu, you buat serampang rumah mata lah. Boleh terus tulis untuk kertas projek 2 dan masa yang sama ambil daripada penulisan yang pernah tersebut, bawa ke dalam artikel. Dan ujung semester boleh submit. And then tahun depan boleh graduate. InsyaAllah. Terima kasih doktor. Okay, right. So tak ada apa-apa lagi Tak ada apa-apa lagi Tak ada. Tak ada, Prof. Okay. So alhamdulillah, Thank you. okay, kita dah sampai ke Terima kasih, penghujung lah. doktor. Okay, untuk perjumpaan 2 hari kita. So itulah, saya harap teruskan dengan momentum ini, dan kalau ada apa-apa soalan memang gunakanlah Telegram tu sebagai platform untuk kita bersoal jawab lah. InsyaAllah saya akan jawab dari masa ke semasa. Okey, kalau tak ada apa-apa, saya ucapkan selamat berehat dan selamat meneruskan kelas lah. Esok kelas apa ya? Dengan SV. Kelas projek 2. Oh, okey. Alright. Okey. Okey, so selamat Om Jaya, jumpa lagi lah pada bulan 12. Terima kasih doktor. Okey, sama. Okey, alright. Assalamualaikum. Okay, Prof. Okey, bye. Okey, bye. Alright. Terima kasih. Sama-sama.